Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada surah yang baru iaitu suratul Bayyinah. Okey, jadi korang boleh tengok suratul Bayyinah, surah yang ke-8 ya, surah Bayyinah. Jadi kita akan tengok satu persatu. Baik. Ad-darsu samin. Okey. Ad-darsu samin iaitu pelajaran ke-8. Okey, kita dah masuk kepada pelajaran ke-8 iaitu di bawah tajuk la taklifa bila bayanin wala uqubata duna inzarin. Maksudnya tiadalah taklif ataupun tiadalah bebanan bila bayanin, tanpa penjelasan. Maknanya kata tak ada tanggungjawab yang diberikan kepada kita tanpa Allah jelaskan kenapa kena buat. Gitu. Wala uqubata duna inzar, dan tiadalah hukuman itu tanpa peringatan. Maksudnya dalam Al-Quran Allah dah letak peringatan bahawa kalau buat gini akan ada hukuman. Baik. Suratul Bayyinah. Okey, suratul Bayyinah, dan dia merupakan madaniyatun, ayat yang madaniyah. Ayat Quran madaniyah. Wahya samani ayat. Dan ni ada 8 ayat. Okey. Baik, kemudian kita akan tengok tasmiyatuha. Ya, sebab dinamakannya. Okey, kenapa namanya suratul Bayyinat? Okey, dia tulis kat sini kenapa summiyat suratul Bayyinat, dinamakan surah Bayyinah. Kerana apa? Liiftitahiha biqaulihi ta'ala, kerana dibuka dengan firman Allah Ta'ala. Maksudnya ayat pertama dia lah. Dibuka dengan firman Allah Ta'ala. Apa dia? Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin wal munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan tidak akanlah menjadi orang-orang yang kufur itu daripada ahli kitab itu dan musyrikin dan juga munfakin, sehinggalah ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah didatangkan kepada mereka satu keterangan, bayyinah. Okey. Okey, inilah sebabnya dinamakan suratul Bayyinah, nak cerita pasal penerangan, penjelasan. Sebab dimulakan surah dengan dah disebut dah. Takkanlah lam yakunil ladzi, takkan menjadi orang-orang yang kafir ni tadi. Siapa yang kafir? Daripada ahli kitab. Ya, ahli kitab dan juga para musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Munfakina, menghentikan kesyirikan mereka ni, munfakina tu. Hatta sehinggalah ta'tiyahumul bayyinah, datangkan satu ayat untuk menjelaskan. Gitulah kurang. Okey, ayu mufariqina ma hum alaihi, iaitu berpecahnya mereka, mufariqina mahum, apa yang ada pada mereka, minal kufri, daripada kekufuran. Okey. Okey. Muntahina zailina anisyarki, muntahina terhentinya, azailina anisyarki, kefanaan daripada syirik, perbuatan syirik mereka itu. Okey. Okey. Maksudnya mereka tidak akan berpecah daripada perbuatan syirik mereka tu. Nak cerita. Okey. Sehingga apa? Hatta ta'tiyahumul hujjatul wadihah, sehinggalah mendatangkan kepada mereka, ta'tiyahumul, didatangkan kepada mereka, hujjatul wadihah, satu hujah yang jelas. Nak cerita dalam ayat ni bahawa kita nak berdakwah ataupun menerangkan Islam kepada orang-orang yang syirik ni tadi, adalah kita kena datangkan hujah yang jelas. Wahya zalika manzilul ladzi. Okey, tak apalah, sampai situ je lah. Sebab kita nak tengok tasmiyah tu kan. Okey, ni penerangan sampai situ. Sebab apa dinamakan Bayyinah, ayat surah yang menjelaskan, menerangkan, adalah sebab kita kena datangkan satu hujah. Bukan, maksudnya Allah datangkan satu hujah yang jelas, sehingga barulah mereka ini berpecah daripada
golongan-golongan kufur mereka. Okey, jadi kita tengok ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang yang kufur yakni ahlil kitab dan orang wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina dan orang-orang yang musyrik mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan munfakkina. Mereka kata mereka tak akan meninggalkan apa agama mereka hatta ta'tiyahumul, sehinggalah datang pada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Bukti bayyinah. Tadi saya sebut penjelasan silap. Sampailah datang bukti yang nyata. Okay, sebab itulah surah ni namanya surah Al-Bayyinah, bukti. Sebab orang-orang musyrik ni nakkan bukti. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul daripada Allah, rasulun minallah yatlu suhufa, yang membacakan lembaran-lembaran mutahharah, yang telah disucikan, iaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi-isi kitab yang lurus. Dalam Al-Quran tadi isi-isi kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka. Tak berpecah lagi. Wa ma tafarraqal ladzi, maka tak berpecahlah orang-orang yang datangkan kitab kepada mereka, illa melainkan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Mana kata datang kitab saja mereka tak akan berpecah lagi, melainkan dengan datangnya bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali wa ma umiru, mereka tidak disuruh illa melainkan liya'budullah, melainkan supaya menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas kepada Allah tadi, hunafa wa yuqimus salah, dalam menjalankan agama, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama, hunafa yang lurus, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan yang demikianlah itu agama yang lurus. Okey, tu dia punya suratul bayyinah. Nanti korang hafal ya. Baik, kita tengok mufradatut lughawi, iaitu perkataan seerti. Yang pertama min, daripada ayat pertama tu, yang bermaksud lil bayani, untuk menerangkan. Okey, untuk menerangkan kepada ahlul kitab ni. Yang kedua, ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Yang dipanggil ahlul kitab ni adalah Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Musyrikin ni siapa? Musyrikin ni adalah penduduk Arab tu lah. Orang Arab ni dia bukannya Yahudi dan juga Nasrani, tapi dia menyembah berhala. Mereka dipanggil musyrikin. Yang ketiga ni, musyrikina. Orang-orang musyrik ni siapa pula? Dari tiga tadi kan. Ahlul kitab, bukan tiga, dua. Ahlul kitab dengan orang musyrikin. Siapa musyrikin ni? Abadatul awsan wal asnam, penyembah berhala. Awsan wa asnam, berhala itulah nama berhala tu. Munfakkina, yang tidak berhenti tadi apa? Tidak meninggalkan apa dia? Muntahina an kufrihim, mereka tidak akan berhenti dari kekufuran mereka. Munfakkin ni bermaksud muntahina an kufrihim, berhenti dari kekufuran mereka. Okay, highlight kata muntahina an kufrihim. Kemudian yang kelima, bayyinah, bukti. Bukti yang nyata. Apakah itu bukti yang nyata? Hujjatul wadihah allati yatamayyazu. Okey. Hujah yang jelas. Ini nak satu, hujjatul wadihah allati yatamayyazu biha, yang mencirikan dengannya al-haqqu minal batil.
perkara yang hak daripada kebatilan. Itu maksudnya bukti yang nyata tadi satu hujah yang jelas, yang ada ciri-ciri yang terkandung padanya perkara-perkara yang hak yang akan daripada perkara-perkara yang batil. Fiha kutubun qayyimah, padanya dalamnya kitab-kitab yang lurus. Dalam Al-Quran tadi disebut ada kitab-kitab yang lurus. Apa dia tu? Fi suhufil maktubah, dalam helaian-helaian suhuf yang bertulis. Mushaf, suhufun. Al-Quran kan kalau hari ni kita telah dicetak kan. Maktubah, yang bertulis. Mustaqimatun natiqatun bil haq, yang lurus, yang tertulis dengan perkara-perkara yang hak. Yang hak ni maksudnya yang sebenar, yang betul. Okey. Wa ma tafarraqul ladzina utul kitab. Ni dia kata tadi, tidaklah berpecah-pecah orang yang diberikan kitab, maksudnya amma kanu alaih, golongan mereka tadilah. Melainkan illa min ba'di ma ja'athumul bayyinat, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Ad-dalilu, yang dimaksudkan dengan bukti nyata adalah ad-dalilul wadih, bukti yang jelas, ad-dalu alal haq, yang menunjukkan ke atas yang hak. Dia nakkan bukti yang jelas, nak menyatakan bahawa hak ni betul, hak yang dia orang buat tu tadi salah.